Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Sambungan daripada pengajian kita, nota yang ketiga ni, hadis yang ke-10. Wa bihi qala haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Muhammad bin Shu'aib qala haddatsana Sa'id ibn Bashir an Qatadah an Abi Qilabah an Abi Asma ar-Rahabi an Thawban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq mansurin la yaduruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah azza wa jalla. Wa bihi qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar qala sami'tu Mujalidan yadhkur an Sya'bi an Jabir bin Abdullah qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa khatta wa khatta khattaini an yaminihi wa khatta khattaini an yasarihi thumma wada'a yadahu fil khatt al-aswad faqala hadha sabilullah
ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Thauban bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan sentiasa ada dari kalangan umatku satu kumpulan di atas kebenaran, mendapat kemenangan dengan diberikan pertolongan. Orang yang menentang mereka tidak akan memudaratkan mereka sehingga datang urusan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang pertama ni seperti mana dalam hadis yang terdahulu, sama lebih kurang juga. Dari segi pemberitahuan daripada Nabi SAW, iaitu akan ada satu kumpulan yang menegakkan kebenaran. Bila mana mereka itu tegak di atas kebenaran, maka pertolongan Allah SWT akan datang kepada mereka. Meskipun orang lain tidak memberi pertolongan kepada mereka, tetapi mereka tetap teguh menegakkan agama Allah SWT. Sehingga datang urusan Allah SWT, sehinggalah Allah Ta'ala mengkiamatkan dunia ni berakhir. Hadis ni dalam nota tu, nota nombor 1 dia, kalau kira nota yang ke-67, tak terperasan pula, tak baiki. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ni pertama daripada Hisham bin Ammar. Biografi Hisham bin Ammar tu kita telah baca dah sebelum pada ni. Beliau mengambil daripada Muhammad bin Shu'aib, yakni Muhammad bin Shu'aib bin Shabur. Muhammad bin Shu'aib bin Shabur Al-Umawi Ad-Dimashqi. Beliau dianggap siqah oleh Ibnu Mubarak, Duhaim, Ibnu Adi, Ibnu Hibban Al-Injili dan Ibnu Ammar. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan beliau seorang saduq, sahih catatannya, tak ada masalah lah. Kemudian beliau itu mengambil daripada Sa'id bin Bashir, Sa'id bin Bashir Al-Azdi As-Syami. Ibnu Hibban mengatakan hafalannya lemah dan teruk kesilapannya, dan beliau meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada Qatadah. Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan Ibnu Madini mengatakan beliau seorang dhaif. Jadi dalam sanad riwayat yang ke-10 ni dia ada masalah pada Sa'id bin Bashir. Dan seperti yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, bila kita kata dalam perawi dia ni, dalam sanad dia ni ada seorang perawi yang lemah, maka sanad ni adalah sanad yang lemah. Apakah mata dia ataupun hadis dia lemah juga? Berdasarkan kepada riwayat-riwayat sebelum daripada ni, tidak ada hadis ni dia sama kandungan dia tu dengan hadis-hadis sebelum. Maka kita kata hadis ni lemah pada sanad, tetapi isi kandungan dia tu masih lagi sahih. Jadi kita kata dhaiful isnad. Sanad hadis ni dhaif, walau bagaimanapun mata dia tu betul. Dan kita boleh katakan hadis ni sebagai hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi. Dan kita tak ada terlupa sini, iaitu hadis ni diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Hadis ni ada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Jihad, Abu Daud dan Tirmizi dalam Kitabul Fitan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan Imam Ahmad dalam Musnad. Kemudian Sa'id bin Bashir ini meriwayatkan daripada Qatadah. Qatadah tu Qatadah bin Di'amah bin Al-Aziz. Qatadah bin Di'amah Al-Aziz As-Sadusi Al-Basri, orang Basrah. Seorang yang thiqah lagi teguh, namun beliau terkenal dengan tadlis. Dia dikatakan tadlis ni dia menyembunyikan
siapakah guru sebelum daripada dia. Walau bagaimanapun, ulama jarh wa ta'dil mengatakan bahawa beliau adalah seorang yang sangat hafalan, sangat kuat hafalan dia. Sehingga Ibnu Sirin berkata, Qatadah ahfazun nas. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin mengatakan bahawa Qatadah itu adalah orang yang paling kuat ingatan. Sebagai tambahan, beliau meninggal dunia pada tahun 117. Dan sepakat pengarang-pengarang kitab sahih berhujah dengan riwayat beliau. Kemudian Qatadah ini mengambil daripada Abu Kilabah. Abu Kilabah namanya Abdullah bin Zaid bin Amr atau Amir Al-Jirmi Al-Basri. Ibnu Sa'ad mengatakan bahawa Abu Qatadah ni, Abu Kilabah ini seorang yang siqah dan banyak hadis. Ibnu Hajar mengatakan beliau seorang siqah fadil, orang utama, dan banyak melakukan irsal. Mana dia memarfu'kan hadis yang mauquf. Kemudian beliau mengambil riwayat daripada Abi Asma' Ar-Rahabi. Abu Asma' Ar-Rahabi namanya Amr bin Marsad. Dikatakan juga namanya Abdullah, beliau seorang siqah. Kemudian beliau mengambil daripada Sauban. Sauban ni Sauban bin Bujdud, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau itu adalah hamba bebasan Nabi. Dikatakan beliau berasal daripada Yaman dan menjadi salah seorang tawanan. Lalu baginda membelinya dan memerdekakannya. Beliau sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermusafir dan bermukim. Maknanya ada samalah dia dengan Nabi itu. Setelah baginda wafat, beliau berada di Syam, kemudian di Ramallah. Ramallah tu asal panggil Ramli. Ramli ni tepat di Palestin dah, Ramallah. Cuma kita tu dia bernama Ramli. Ramli ke apa tu, asalnya Ramallah. Jadi Ramallah tu nisbah dia dipanggil Ar-Ramli. Jadi ada ulama lah dalam mazhab Syafi'i itu Ar-Ramli. Jadi dia ada dua aliran, aliran Ibnu Hajar dan aliran Ramli. Seterusnya beliau pergi ke Hims. Hims ni satu tempat di Syam, di Syria sekarang ni. Membina rumah di sana dan meninggal dunia di sana pada tahun 45 Hijrah. Itu Thauban dan ramai ulama yang mengambil hadis daripadanya. Mata dia tu seperti yang telah kita bicara sebelum pada ni lah. Kemudian hadis berikut ni, hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Jadi Ibnu Majah meriwayatkan hadis ni daripada sanad yang bermula daripada Abu Sa'id, Abdullah bin Sa'id. Beliau ni adalah Abu Sa'id Al-Ashaj, Abdullah bin Sa'id bin Husain Al-Kindi Al-Kufi. Abu Hatim mengatakan beliau seorang yang siqah, saduq. An-Nasai mengatakan beliau seorang yang saduq dan tidak mengapa dengannya, maknanya tidak ada masalah. Maknanya riwayatnya itu boleh diterima. Ibnu Ma'in mengatakan tidak mengapa dengan beliau, cuma beliau meriwayatkan daripada sekumpulan perawi yang lemah. Jadi kalau seorang perawi itu ada juga meriwayatkan daripada perawi yang lemah, dan kita dapat membezakan mana dia riwayat tu, walaupun dia ada meriwayatkan daripada perawi yang lemah, itu dari segi dia nak rekod lah, orang panggil tujuan dokumentasi. Cuma dia nak mengumpulkan riwayat. Maknanya sikap ulama hadis ni ada yang ketat, dia buat syarat dia hanya meriwayatkan daripada perawi yang siqah sahaja. Ada yang bersikap longgar ni, dia ambil juga daripada perawi yang dhaif, cuma dari segi rekod dia lah, dokumentasi. Sebab dari segi display ilmu periwayatan hadis ni, kalau seorang perawi itu perawi yang dhaif, masih lagi boleh ditulis hadisnya, itu dengan arti bila ada sokongan
maka riwayat-riwayat tadi boleh dijadikan kalau ada riwayat lain, riwayat perawi dhaif itu dapat dijadikan sokongan. Mana spare lah. Perawi dhaif ni bagi ulama hadis seperti tayar spare. Tidak gata dengan dia, tapi tayar berajak nak lah. Maknanya kalau dalam satu bab tu hanya diriwayatkan daripada perawi yang dhaif, tetapi perawi yang dhaif tadi dia boleh menyokong satu sama lain asalkan kedhaifan itu dari sudut hafalan. Tetapi kalau kedhaifan itu dari sudut dia ada pahaman bid'ah, dia dhaif dari sudut terlalu kuat bercelaru, jadi pada ketika tu riwayat dia tu tidak dapat dijadikan sokongan. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak boleh ditulis hadisnya. Tapi kalau dia dhaif tu khafif, tidak berapa lemah, maka masih lagi boleh ditulis hadisnya itu. Hafiz Ibn Hajar mengatakan beliau seorang yang thiqah. Maknanya diterima baik walaupun ada juga di kalangan guru dia tu orang dhaif. Tapi oleh kerana riwayatnya itu daripada perawi yang dhaif dapat dibezakan, maka tidak mengapa dengan riwayat dengan perawi tadi. Kemudian Abu Sa'id ini dia mengambil daripada Abu Khalid Al-Ahmar, iaitu Sulaiman bin Hayyan Al-Azdi Al-Kufi. Al-Ijli mengatakan beliau seorang thiqah, teguh, yakni sabat dan berpegang dengan sunnah. Maksud dia ni, dia benar-benar menentang ahli bid'ah. Ibnu Sa'ad mengatakan beliau seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Al-Bazzar mengatakan beliau bukanlah seorang yang tambahan riwayatnya itu dijadikan hujjah, kerana sepakat ahli hadis mengatakan beliau bukan seorang yang hafiz dan beliau meriwayatkan beberapa hadis daripada Abbas yang tidak ada sesiapa yang menjadi mutabik kepadanya. Maknanya Abu Khalid Al-Ahmar ni tidak berapa kuat kedudukan dia tu. Kedudukan dia tu tidak berapa kuat, walaupun dikatakan sebagai thiqah, walaupun dia banyak meriwayatkan hadis. Maka dengan kenapa? Kerana beliau bukanlah seorang yang kuat hafalan dia, bukan seorang yang hafiz, dan beliau meriwayatkan beberapa hadis daripada Abbas yang tidak ada sesiapa yang menjadi mutabik kepadanya. Maknanya beliau banyak bersendirian dalam meriwayatkan daripada A'mash. A'mash tu seperti yang telah kita baca biografi dia, iaitu Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran ataupun gelaran dia A'mash ni, dia ramai anak murid. Tak? Jadi masalah kepada Abu Khalid Al-Ahmar ni dalam keadaan Al-A'mash banyak mempunyai anak-anak murid, tetapi apa yang dia riwayatkan oleh Abu Ahmad daripada Al-A'mash tidak ada yang turut meriwayatkan bersama dengannya. Dalam istilah dia panggil tafarrud. Jadi kita boleh anggap dia ni syadz lah. Mana dia meriwayatkan apa yang tidak diriwayatkan oleh seorang guru yang besar, yang mana guru yang besar ni ramai anak murid. Dia sahaja yang meriwayatkan. Jadi oleh kerana dia tidak menjadi oleh kerana tidak ada sesiapa yang menjadi mutabik kepada dia, maknanya tidak ada siapa pun yang turut sama meriwayatkan dengannya dalam hadis tersebut, maka beliau dianggap sebagai tersalah. Jadi beliau ada keganjilan ataupun gharib, dia bersendirian. Maka dengan sebab itulah Hafiz Ibn Hajar menyimpulkan bahawa beliau seorang yang soduk. Dia benar tetapi melakukan kesilapan. Jadi kesilapan dia tu dikira atas dia banyak bersendirian dalam meriwayatkan daripada A'mash. Padahal A'mash tu ramai anak murid. Jadi biasanya setidak-tidaknya adalah ataupun setidak-tidaknya banyak persamaan riwayat dia tu dengan riwayat orang lain, tetapi dia ni banyak bersendirian. Kemudian dalam sanad ni juga ada Mujalid bin Sa'id bin Umayr Al-Hamdani Abu Amr Al-Kufi, seorang dhaif.
Ibnu Ma'in mengatakan beliau seorang ilmu hadis dan hadisnya tidak dijadikan hujah. Mana hadisnya tu setakat boleh ditulis. Dan buat dalil kepada hukum tak boleh. Itu maksud dia, bila ulama ni dia klasifikasikan perawi tu dhaif, tidak boleh dijadikan hujah, mana sekadar ditulis boleh hadis dia. Maksud boleh ditulis hadis dia tu, mana buat simpanan lah. Cadar-cadar. Tetapi untuk dibuat hujah tidak. Sebab untuk dibuat hujah ni perawi tu mestilah seorang yang siqah dan teguh. Imam Ahmad berkata dia tidak memiliki apa-apa nilai. Mana tak ada erga, tak ada kedudukan. Mana riwayat dia tu nak ambil pun tak apa, tak usah ambil pun tak apa, tapi ambil pun tak boleh nak buat apa juga. Dan kesilapannya memarfukkan hadis yang tidak dimarfukkan oleh orang lain, yang tidak ditinggal, yang tidak dimarfukkan oleh orang lain. Maknanya orang lain kata hadis ni sebagai kata-kata sahabat, tapi mari dia kata hadis ni daripada sahabat, daripada Nabi. Jadi orang lain itu setakat mengatakan bahawa ini kata-kata sahabat. Tiba-tiba dia kata ni daripada sahabat, daripada Nabi. Itu masalah dipanggil memarfukkan apa yang tidak dimarfukkan oleh orang lain. Jadi maksud marfuk ni hadis yang diangkat kepada Nabi, diriwayatkan sebagai kata-kata Nabi. Jadi kalau hadis tu setakat sahabat dipanggil mauquf. Hadis mauquf, kata-kata sahabat hadis mauquf. Jadi sahih dalam periwayatan hadis seperti mana yang diambil daripada guru-guru, hadis tu berarti setakat sahabat. Tapi dia ni mari akak letak pada Nabi. Itu dia panggil masalah raf'ul mauquf, memarfukkan yang mauquf. Jadi kalau kadang-kadang kita nampak apa salahnya, hak ni tu akak pada Nabi. Tidak. Dia kena tengok hakikat periwayatan. Sebab guru ni kadang-kadang hak dia riwayat tu setakat kepada sahabat. Jadi kita tak boleh nak bandar tu hakak kepada Nabi. Ahmad bin Sinan berkata tidak ada apa-apa nilai padanya dan ingatannya berubah di akhir umur. Mana dia jatuh nyanyuk. Sebab itulah riwayat dia tu dikira bercelaru. Kemudian Mujalid ni dia mengambil riwayat daripada Amr bin Syarahil, yang terkenal dengan gelaran Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi Abu Amr thiqah, masyhur faqih fadil. Seorang ulama tabi'in yang terkemuka, lahir pada pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab pada tahun 17 Hijrah. Beliau seorang imam, maknanya ikutan, penghafal hadis dan ahli dalam bidang fiqh. Asy-Sya'bi menyatakan bahawa beliau sempat dengan 100 orang sahabat. Beliau meninggal dunia pada tahun 62 Hijrah. Jadi beliau ni, Asy-Sya'bi ni dianggap sebagai orang yang paling faqih. Sehingga dianggap juga sebagai Ibnu Abbas di zaman dia. Mana kalau zaman dia tu, kalau nak tengok Ibnu Abbas kan, tengok dia. Kehebatan dia tu dianggap sebagai Ibnu Abbas zaman dia. Dia tidak Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas tu zaman dia. Jadi Sya'bi ni mengambil hadis daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi, salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah bin Ammar bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji As-Salami. Jadi dia orang Ansar, masih lagi dikekalkan bahawa dia ni daripada Khazraj. Dia Ansar ni dia dua kalau tidak Khazraj, Aus. Kunyah dia Abu Abdullah. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai perjanjian Aqabah yang kedua, yakni Aqabah Tsaniyah, bersama dengan ayahnya Abdullah. Pada ketika itu beliau masih lagi kanak-kanak. Kemudian tentang kedudukan beliau ni sebagai ahli Badar ada khilaf. Sebagian ulama menyatakan beliau salah seorang ahli Badar, akan tetapi ini tidak sahih kerana beliau sendiri
menyatakan bahawa beliau tidak sempat menyertai peperangan Badar dan Uhud kerana dihalang oleh ayahnya sebab dia masih lagi kecil. Beliau merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Banyaklah hadis dia ni. Di akhir usianya penglihatannya menjadi cacat. Jadi Jabir bin Abdullah ni dia banyaklah hadis dia terkenal tu. Hadis itulah nikahnya bapa nikah janda. Jadi dia kata aku ni ramai adik-beradik. Jadi kalau dia nikah dengan budak-budak juga sama bayar dengan adik dia tak kat pitah lah. Duk main selambut dengan adik ipar. Jadi dia ambil hak janda yang dapat mengurus adik-adik dia masih kecil. Dan dalam bab haji Jabir ada satu hadis yang panjang. Kalau kita baca hadis Jabir dalam bab haji dalam Sahih Muslim tu, ceritanya Muhammad Al-Baqir tu. Muhammad Al-Baqir ni ayah kepada Ja'far Shadiq. Pergi nak belajar daripada Jabir tentang hadis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji. Masa tu dia buta dah. Dan dia ada satu lagi hadis Jabir dalam Sahih Muslim hak panjang juga. Jadi Jabir ni dia ada dua hadis hak panjang dalam bab haji, satu dalam bab fitan tak silap, dalam bab fitan di hujung Sahih Muslim. Dua hadis Jabir hak panjang. Beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 94 tahun. Beliau juga sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Madinah. Jadi cerita dalam hadis ni, Jabir bin Abdullah berkata, katanya kami berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda melukis satu garisan Nabi buat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat dua garisan di kanannya, maknanya ni manja, kemudian bagi meletak tu dua. Kemudian dua garisan pula di sebelah kiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya itu pada garisan tengah sambil bersabda, ini adalah jalan Allah. Jalan panjang lurus tu sebagai jalan Allah. Kemudian ada dua sebelah kanan, sebelah kiri ni, mana tu jalan yang menyimpang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini adalah bahawa sesungguhnya ini jalanku, jalan betul agama Islam yang lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, mengikutinya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan itu, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Mana satu saja jalan yang membawa kepada keredaan Allah Ta'ala, dan dia tidak ada jalan shortcut lah. Tak boleh nak ambil ke tepi, nanti temu di hadapan. Jadi kalau setengah ahli tasawuf tu dia ada jalan shortcut juga tu, boleh bertemu dengan Allah SWT dengan cara dekat. Maksud shortcut tu tak payah semaya lah, tak payah semaya, gugur taklif. Bila kita yakin, maknanya orang-orang ibadat ni maksud dia nak pada yakin. Kalau dia sudah yakin tak perlu pada ibadat. Sedangkan jalan Allah tu mana jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Nabi ni sentiasa menjaga amal dia, semaya dia tu sampai ke akhir hayat. Nota nombor 12. Tujuan dibuat garisan ialah untuk memudahkan penjelasan dan memberi kefahaman kepada pelajar. Ini dia panggil takribul ma'ani, mendekatkan makna. Maknanya lebih mudah untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat manawi ini dalam bentuk raja. Demikianlah sewajarnya seorang guru dalam menjelaskan sesuatu perkara, terutama yang bersifat konsep, yang bersifat makna,
supaya mudah difahami. Mana kalau zaman ini orang buat carta lah, infografik macam-macam, supaya mudah difahami maksud. Jadi oleh kerana jalan hidayah ni mana jalan yang menentukan seorang itu selamat, maka Nabi memastikan supaya sahabat tu faham. Dan Nabi SAW berhujah, berhujah apa yang baginda sebut tadi dengan ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus, nombor 13 ni. Ini adalah jalan yang dikehendaki oleh Allah. Dan ia adalah jalan kebenaran yang membawa kepadanya, membawa kepada redha Allah Ta'ala, dan mendekatkan seseorang kepadanya bagi sesiapa yang menyelusurinya. Manakala orang itu nak, faman syaa' minkum an yastaqim, siapa yang nak melalui jalan lurus menuju kepada Allah Ta'ala, maka ni jalan dia. Dia tidak boleh pilih jalan yang lain. Ini menunjukkan bahawa orang yang berada di atas jalan kebenaran, jalan hidayah tadi, adalah firqah najiyah, iaitu kumpulan yang selamat. Sebab Nabi sebut umat aku ni dia berpecah kepada 73 puak. Satu saja yang selamat, itu Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikut pegangan aku dan sahabat aku. Jadi inilah jalan yang lurus ni. Jadi itu adalah firqah najiyah. Maknanya munasabah ya Imam Ibn Majah wa mari hadis ni untuk menyatakan bahawa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW itu, sebab tajuk bab ni al-i'tisam, tajuk bab ni ialah berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka itulah jalan yang lurus. Ittiba' sunnah, itu adalah jalan yang lurus yang kita duk minta dengan Allah SWT dalam surah Fatihah. Dan jalan hak ada kiri kanan itu isyarat kepada jalan Yahudi, jalan Nasrani, ataupun jalan ahlul ahwa, ahlul batil, orang yang berada di atas kebatilan, orang yang ikut hawa nafsu, orang yang berpegang dengan syubhat, orang yang lari daripada akidah yang sebenar. Jadi Nabi baca di sini ayat ni, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Mana jalan tu, jalan yang lain selain daripada jalan siratal mustaqim ni banyak. Satu saja jalan selamat. Jadi kalau jenis orang timur kata tak apa, jalan Islam kau, jalan Nasrani kau, jalan Yahudi kau, jalan Buddha, jalan Hindu kau, semua bawa pada Tuhan. Tak boleh pakai konsep tu. Sebab apa? Sebab jalan yang lurus tu adalah jalan tauhid, mengesahkan Allah, mengabdikan diri pada Allah, tidak menyeru selain daripada Allah. Walaupun jalan-jalan tadi dikatakan semua tu, ada yang dakwa kata asal Buddha ni selai, asal Hindu ni selai. Kalau kita nak kata asal daripada Islam pun, dia kena ada bukti yang jelas bahawa agama tu dia ada tauhid ke tidak. Jadi agama hak tauhid ni tak adalah agama Islam. Jadi agama lain itu adalah agama yang mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah, kerana unsur syirik tu, pemujaan selain daripada Allah, mengangkat hajat, menyeru selain daripada Allah Ta'ala tu benar-benar jelas wujud dalam agama selain daripada Islam. Jadi Islam itulah satu-satunya agama tauhid. Jadi Imam Ibn Majah menutup bab Kitabus Sunnah ni dengan menyatakan orang-orang beriman ni dia kena menjaga dirinya itu daripada mengikuti jalan selain daripada jalan agama tauhid. Nombor 14, janganlah kamu mengambil jalan yang lain dari Islam, dan janganlah kamu mencari agama selain darinya, sama ada agama itu Yahudi, Kristian, Majusi, penyembah berhala, dan agama lain itu adalah kufur, syirik, bid'ah dan sesat, khurafat dan sebagainya. Hadis ini menunjukkan bahawa jalan kebenaran tidak mungkin dapat berkumpul dan berkompromi dengan jalan-jalan kebatilan. Mana kalau kita nak satukan agama ni,
dengan mengatakan bahawa semua agama ni ajak pada kebaikan. Tak. Jadi sebenarnya ia dikenaki daripada agama yang benar ni, agama yang menyeru kepada tauhid. Itulah kebenarannya. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Tidak ada selepas daripada pengabdian diri pada Allah Taala, tauhid pada Allah Taala tu melainkan sesat belaka. Jadi agama lain ni dia berasaskan kepada syirik, itu adalah jalan-jalan batil. Kemudian hadis ni tambahan yang terdapat dalam riwayat Musnad Ahmad. Mana hadis ni ada tambahan dalam riwayat Musnad Ahmad. Thumma qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Kemudian baginda bersabda, di antara jalan-jalan ini, mana dua sebelah kanan, dua sebelah kiri ni, tidak ada jalan, mana setiap jalan tadi pasti ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Maksudnya di setiap jalan tu ada syaitan yang mengajak, yang mempromosikan, menggoda, membisik, menarik perhatian supaya manusia ikut jalan ni, jalan yang batil sesat tadi, dengan tunjuk bahawa ni jalan comel, jalan molek, padahal itu adalah jalan yang sesat. Kemudian hadis ni adalah hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi, walaupun sanadnya dhaif kerana kedhaifan mujalid, namun hadis ini dinilai sebagai hasan kerana terdapat syahid. Yang ini terdapat sokongan. Syahid itu mana sokongan daripada sahabat lain, iaitu daripada riwayat Ibnu Mas'ud dalam Musnad Ahmad nombor 41, 42. Jadi syahid itu hadis yang semakna tetapi diriwayatkan oleh sahabat yang berlainan. Itu istilah dia syahid. Kemudian masuk bab yang kedua. Oleh kerana kitab Muqaddimah Ibnu Majah ni adalah satu kitab usul, mana kitab tentang prinsip, kitab tentang akidah, maka Imam Ibnu Majah membuat bab yang kedua ni, babu ta'zimi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taghlizi ala man aradah. Bab mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersikap keras terhadap orang yang menentangnya. Maknanya kita perlu mengagungkan hadis Nabi. Mana lepas daripada kita mengagungkan Al-Quran, maka hadis Nabi itu kita kena agungkan. Maknanya kedudukan yang tinggi hadis Nabi ini sebagai sumber hukum, sumber perundangan, sumber peradaban, sumber akhlak, sumber kepada ilmu. Wabi qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab an Muawiyah bin Salih qala haddatsani Al-Hasan ibn Jabir an al-Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddatsu bihaditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla ma wajadna fihi min halal istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haram haramnahu bukan Allah tu bukan Allah wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Hadis ni Imam Ibnu Majah mengambil daripada Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Kita jumpa dah nombor hadis berapa tu boleh carilah. Daripada Zaid bin Al-Hubab. Zaid bin Al-Hubab ni nombor 16 tu Al-Khurasani Al-Uqli. Beliau berasal dari Khurasan kemudian tinggal di Kufah.
Mana jauh tu. Mari daripada Rusia. Duduk di Kufah. Ibnu Ma'in dan Ibnu Madini mengatakan beliau seorang thiqah. Dapat dipercayai. Thiqah tu dipercayailah. Imam Ahmad berkata beliau banyak kesilapan. Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab As-Thiqat. Mana ada dalam kitab As-Thiqat ni senarai Zaid Al-Hubab. Zaid bin Al-Hubab Al-Uqli Al-Khurasani. Dan mengatakan beliau selalu tersalah. Titik situ hadisnya beliau selalu tersalah. Ayat baru, hadisnya dijadikan iktibar apabila diriwayatkan daripada perawi yang masyhur. Maksud hadisnya dijadikan iktibar ni bukan ambil pengajaran. Iktibar dalam istilah usul hadis ni, hadisnya dijadikan sokongan. Hadisnya boleh diambil kira untuk dibuat sokongan. Maknanya kalau ada riwayat perawi lain dia tak berapa kukuh ataupun lebih kurang dengan riwayat dia, maka tak apa dah ambil riwayat dia ni untuk dijadikan iktibar, untuk dijadikan sokongan. Itu masuk dijadikan iktibar di sini. Bukan iktibar dalam bab tazkirah, nasihat, tidak. Bukan dalam bab pengajaran. Tapi kadang-kadang ada juga orang keliru. Kita baca tu, dia kata hadis tu boleh diambil pelajaran. Itu kesilapan bila tidak membezakan istilah asal iktibar tu bila digunakan dalam ilmu mustalah hadis jarh wa ta'dil tu dia makna lain. Jadi hadisnya itu dapat dijadikan iktibar apabila diriwayatkan daripada perawi yang masyhur. Maknanya dia Zaid bin Hubab ni kalau orang atas dia tu orang terkenal. Orang yang kukuh, orang yang hebat, orang yang siqah lagi dipercayai, orang teguh, maka walaupun riwayat dia tu dhaif, walaupun dia tu dhaif tapi boleh ambil. Tapi sebagai iktibar lah, pada sebagai sokongan. Maknanya kena ada tepek dengan riwayat orang lain, kena gabung dengan riwayat orang lain barulah boleh. Macam lidi lah, tak? Lidi tu kalau dia potong lidi tak lewat nyapuh, dia kena sebekah. Kalau nak cocok sate pun tak padas dengan sepotong lidi tu. Mana lemah tu. Adapun riwayatnya daripada perawi majhul. Kalau dia ambil daripada perawi yang tidak dikenali, majhul, maka ada padanya mungkar. Mana yang ada padanya itu mungkar. Maksud mungkar ni percanggahan dengan orang yang lebih kuat. Maknanya kalau kita tengok hadis Zaid ibn al-Hubab ni, kalau diambil daripada perawi yang tidak dikenali, maka akan dapati percanggahan dengan riwayat orang yang lebih kuat lagi. Mana orang lain sebut cerita lagu ni, dia cerita lain pula, berbeza sama sekali. Itu maksud mungkar. Mungkar di sini bukan maksud maksiat. Mungkar ni dipanggil nakarah. Maknanya percanggahan yang agak ketara. Dipanggil mukhalafah. Jadi dalam kaedah ilmu hadis ni, seorang perawi ni dikatakan orang kukuh ingat molek bila mana hak dia riwayat tu sama dengan orang lain. Cerita dia sama. Kalau kita kata, kalau mudah wartawan lah, bila Perdana Menteri kecek ni dia ada 10 mic dah. Tu siaran ni bila malam karya tu tubik dalam berita tu, tiba-tiba channel ni lain, sok khabar ni lain. Mana wartawan ni kena panggil khabar dia ni, apa orang cerita Perdana Menteri sebut lagu ni, kamu cerita lagu lain pula. Kamu tak boleh dah mari ambil liputan Perdana Menteri, tak layak. Kamu kena ambil menteri hok bawah-bawah ni. Tak padas sebab hok kamu cerita ni lain. Orang buka channel ni dengar molek, tiba-tiba tengok ke channel lain, tengok ke channel kita ni, riwayat daripada kamu ni, lari.
Itu dipanggil mungkar ataupun nakarah. Pelik pada orang. Jadi hak asal kalimah mungkar ni, dah. Hak yang dikata mungkar anil fahsya'i wal munkar, maksiat ke apa tu, mana benda yang dibuat oleh seseorang tu orang lain tak boleh terima. Bersalah dengan norma nilai masyarakat. Jadi masyarakat akan bantah. Maknanya nakarah tu maknanya benda yang pelik yang tidak dapat diterima. Jadi hak mungkar maksiat tu maksudnya tidak dapat diterima lah. Berlainan daripada hak diterima oleh masyarakat sebagai benda baik. Jadi dalam konteks periwayatan hadis ni, bila dikatakan perawi itu meriwayatkan benda mungkar, ada mungkar dalam hadis dia tu, maknanya benda yang dia sebut tu pelik, berlainan dengan ya diriwayatkan oleh orang ramai, orang lebih ramai, orang lebih terkenal, orang lebih kukuh lagi. Ibnu Adi mengatakan beliau banyak meriwayatkan hadis, iaitu riwayat daripada syekh-syekh yang teguh di Kufah dari kalangan orang yang tidak diragui lagi kebenarannya. Tapi tak apalah, ada juga dia riwayat tu daripada orang yang teguh tapi di Kufah. Kemudian beliau meriwayatkan daripada Muawiyah bin Saleh, iaitu bin Hudayr, salah seorang tokoh yang terkenal dan qadi di Andalus. Ibnu Ma'in, Ahmad, Nasa'i dan Ijli mengatakan beliau seorang thiqah. Kemudian Muawiyah ni ambil daripada Al-Hasan bin Jabir Al-Lakhmi Al-Kindi, seorang yang makbul, diterima riwayat. Makbul tu diterima riwayat. Ibnu Hibban menyeraikannya dalam kitab, dalam perawi-perawi thiqah. Kemudian beliau mengambil daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Tinggal ni Miqdam bin Ma'di Karib. Di nombor 12. Miqdam bin Ma'di Karib ibni Ammar ibni Yazid ibni Ma'di Karib Al-Kindi, dipanggil sebagai Abu Karimah. Sahabat yang terkenal. Beliau pernah singgah di Syam. Hadisnya itu berkenaan dengan Syam. Meninggal dunia pada tahun 47 Hijrah. Mengikut pendapat yang sahih, ketika berumur 91 tahun. Jadi biografi tentang dia tu tak banyak. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW bersabda hampir akan tiba, mana tak lama lagi. Jadi Nabi SAW memberitahu di sini satu khabar. Dia panggil macam ramalan lah. Nabi itu dia panggil nubuat. Maknanya pemberitahuan Nabi pada waktu akan datang. Jadi kalau istilah kita ramalan lah, tapi Nabi ayat ni tidak ramalan mungkin berlaku ataupun tidak, tapi bila Nabi menggambarkan benda akan datang sebagai ramalan, benda tu pasti berlaku. Itu tu dia panggil sebagai a'lamun nubuwah. A'lamun nubuwah ni tanda-tanda kebenaran seorang Nabi. Apa yang Nabi sebut tu benar-benar berlaku. Ada. Hampir akan tiba nanti. Ini merupakan ramalan yang dibuat oleh Rasulullah SAW terhadap apa yang akan berlaku, dan ini sebagai kebenaran baginda kerana ia benar-benar berlaku. Jadi dalam istilah dipanggil a'lamun nubuwah ataupun dalailun nubuwah. Dia banyaklah sebenarnya hak benda akan datang ni Nabi beritahu akan berlaku. Macam contoh dah. Dalam hadis tu, di mana saja kamu pergi, kamu akan dikejar oleh api. Jadi ulama menafsirkan bahawa maksudnya manusia ni dia gerak dengan api. Maknanya dia gerak dengan kenderaan, ada enjin tu dia ada bahan api yang membakar, ada petrol. Itu maksud dia. Tapi setengah ramalan Nabi tu, kalau Nabi kata pergi pedai kau gapo kau, bukan kata akan berlaku pedai, tidak. Setengah orang dia kata pergi akhir zaman ni guna pedai lah, balik asal. Jadi macam U-turn reverse.
Jadi maksud dia perang akan berlaku, tapi alat tu tidaklah dinyatakan dengan spesifik, cuma disebutkan pedang tu sebab itu maklum kepada manusia pada waktu tu. Tapi kalau kita mengambil kira orang panggil memanah ni, rimayah, maknanya senjata duk tangan lagi, tapi dia punya peluru, dia punya alat membunuh tu sudah jauh pergi. Jadi bila begitu tidak semestinya panah dalam erti kata kita ada busu, ada tali, ada mata tu, tidak. Dia boleh pergi juga dengan maksud senapan. Sebab jenis konsep dia senjata tu asah dia duduk dengan kita dah. Cuma peluru anak panah tu dia pergi pada musuh. Jadi rimayah pun itulah konsepnya. Maknanya kalau kata bedil, pistol, apa semua ataupun macam ni drone, dah. Masih lagi dalam perketian rimayah. Ala inna fi rimayah quwwah, dah, dalam satu hadis atau kama-qala, sesungguhnya pada ala innal quwwah ar-rimayah, sesungguhnya kekuatan itu pada rimayah, maknanya memanah. Jadi memanah tu bukan, jangan kita payah memanah tu macam busu lah ni, dia luas. Bedil pun memanah juga pada dari segi konsep dia. Jadi kalau Nabi nak kata bundukiyah, bedil pada waktu tu, orang tak faham. Jadi Nabi berbicara dengan bahasa zaman dia, Nabi guna rimayah lah, siham. Tapi dari segi pengertian dia, dari segi konsep senjata masih lagi di tangan kita, dia punya alat untuk membunuh tu sudah pergi pada musuh di jarak yang jauh, itu dari konsep rimayah. Berbeza dengan lembing. Lembing ni kita lepas tu terlepas daripada kita. Kalau kata pedang, pedang tu dia hanya dapat membunuh selagi dia tangan kita. Kalau tu lucu tak boleh lah. Tapi kalau rimayah ni, memanah ni, termasuk juga senapan, pistol, peluru pepandu, drone, apa semua, itu konsep rimayah. Sebab itulah kita jangan speed sangat. Sampai setengah tu dia kata memanah sunnah. Bukan sunnah memanah. Jadi dia kata memanah sunnah. Tak jangan dengar. Dia ada kan istilah makan dia sunnah. Produk sunnah ni dia ada orang sebut memanah sunnah. Kita kata memanah sunnah. Kau sunnah memanah. Jadi dia faham sunnah lagu ni, memanah lagu ni baru dikira sunnah. Kalau memanah lagu lain tidak sunnah. Dia faham gitu. Jadi kita tidak boleh sempit lah dalam menafsirkan hadis Nabi. Kita kena faham konsep dia tu. Macam kayu sugi dengan ubat gigi, beruh gigi itulah. Jadi Nabi kata seorang lelaki yang berduduk bertelekkan, muttaki'an, yattaki' ni maknanya inilah nyangging, dia duduk nyangging. Jadi orang Arab ni kalau dia camping ke, dia tubik mana ke, pasien dia tu apa lembek, lepas tu dia susun batak. Jadi masing-masing tu ada batak, dia boleh duduk sandar gitu, boleh letak tangan. Jadi maknanya tak ada kerja lah. Macam orang kita lah, kalau dia bawa kereta, tangan dia tu duduk kot nyala juga. Dia tak heran dah kat orang belakang ni, dia dengan bawa 40 tu tak cara kat orang dah. Maknanya orang tak ada kerja. Pertama dekat dengan ngorik. Kalau pagi hari jenis lepas hantar anak kolah, cucu kolah, dia kira dia jalan dia. Orang lain nak pergi jauh lagi. Jadi duduk bersandar, bertelekkan, lengan di atas kerusi atau sofa yang merupakan gambaran orang yang bermalasan, sombong, tidak mahu menuntut ilmu daripada ahlinya dan hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Jadi Nabi sebut ni, mana dia duduk tu nyandar gapo sedak, dia kata cukup dengan kita ni, di antara kami dan kamu ada kitab Allah, maknanya cukup. Kita ada dah. Mana kita ada dah Quran di hadapan kita ni sebagai kitab Allah. Apa yang kita dapati dalamnya itu perkara halal,
Jadi kita kata halal lah. Dan apa yang kita dapati dalamnya itu perkara haram, kita kata apa? Sebagai haram. Maknanya kalau tidak sebut dalam Quran, kita tak secara. Mana kita boleh langgar, kita boleh buat mengikut kehendak kita. Maka Nabi pun memberi amaran. Maka ketahuilah sesungguhnya apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti yang diharapkan oleh Allah. Maknanya kamu tidak boleh berpada dengan kitab Allah. Kerana ada lagi sumber untuk kamu jadikan sebagai panduan hidup, sebagai undang-undang, iaitu sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi ni adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Nabi diutuskan oleh Allah SWT untuk menjelaskan makna kitab Allah. Bukan dengan arti Nabi akan bawa hukum yang berbeza dengan Quran, tidak. Tapi Nabi akan menjelaskan dengan lebih terperinci lagi. Nabi akan aplikasikan apa yang terdapat dalam Quran itu. Seperti yang kita sebut baru ni lah, keterangan hadis Nabi terhadap Al-Quran itu sama ada dalam bentuk bayan tafsili, bayan penjelasan, menjelaskan apa yang sama, mengkhususkan apa yang umum, dan juga sebagai bayan takrib, bayan penegasan. Apa yang ditegaskan, apa yang dinyatakan dalam Al-Quran ditegaskan kembali oleh Nabi. Jadi kalau kita kata tak ada dalam Quran ni haramnya bewok, haramnya apa ni, keldai, haramnya kura-kura, tak. Jadi itu sebenarnya ada. Itu wa uhillu lahumut thayyibat. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi itu dia mari menghalalkan untuk kamu benda thayyibat, dan dia mengharamkan benda yang kotor. Jadi orang-orang Yahudi kata, ni macam mana Nabi mari ni dia menghalalkan pula unta. Orang Yahudi dia kritik tu. Tak. Dia kata Nabi-Nabi dulu, Nabi aku tak makan unta. Tiba-tiba mari Muhammad ni dia menghalalkan unta. Jadi Allah Ta'ala kata Nabi tu mari menghalalkan benda tayyibah. Mana unta tu tayyibah, boleh makan. Begitu juga walaupun tidak tersebut dalam Al-Quran hema tu haram, tapi itu dikira sebagai khaba'ith. Khaba'ith. Maka Nabi mengharamkan. Jadi mereka kata apa yang halal kita kata halal, apa yang Quran kata haram kita kata haram. Nombor 22 ni ucapan yang menunjukkan mereka tidak berhajat pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dah. Sebab kita orang beriman ni perlu kepada seorang nabi yang menjelaskan makna Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran, mempraktikkan hukum ke Al-Quran. Kita perlu pada nabi. Nombor 23, sunnah Nabi yang sahih adalah wahyu dari Allah seperti mana Al-Quran. Dari segi pembahagiannya, Al-Quran adalah wahyu matlu. Wahyu matlu, yang ini wahyu yang dibacakan dalam sembahyang dan dikira beribadat dan mendapat pahala dengan membacanya. Jadi Quran itu dipanggil wahyu matlu, kita katalah tilawah. Tala yatlu tilawatan. Jadi kita belajar bahasa Arab, tala yatlu tilawatan. Jadi kita masih dah tilawah tu. Orang yang baca dipanggil tali. Yang dibaca tu dipanggil matlu. Jadi Al-Quran itu adalah matlu, yang dibaca, yang ditilawahkan. Sunnah yang sahih adalah wahyu ghairu matlu. Mana yang tidak dibaca dalam sembahyang. Kita tak boleh ambil Fatihah tu kita baca hadis Nabi. Tak boleh.
Jadi kita wajib mengikuti apa yang dinyatakan di dalamnya, dalam sunnah. Al-Quran menjelaskan dan mentafsirkan Al-Quran dan menegaskan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan mentakhsiskan apa yang umum di dalamnya. Ini dalam nota kita awal-awal mukadimah bab yang pertama. Tiada siapa yang boleh mendakwa bahawa agama itu memadai dengan Al-Quran tanpa perlu pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbullah pokok dipanggil Quraniyin, ahli Quran, jemaah Quran. Itu sebenarnya jemaah yang meninggalkan Al-Quran kerana Al-Quran itu sendiri memerintahkan kita supaya ikut Nabi. Oleh itu wajib mengagungkan dan memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nilainya, mana penting, berpegang teguh dan tidak boleh mengingkarinya. Pedoman daripada hadis ni, yang pertama, pengkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemunculan puak yang menolak hadis dengan dakwaan hanya mahu berpegang dengan Al-Quran semata-mata. Ada zaman ni, zaman Nabi ni ada. Jadi dia ni tak ngaji, cuma research. Semua dia kata research. Kajian saja, dapatan saja. Jadi ni dapatan ni bahaya juga. Nak percaya tak saya percaya, ikutlah terpulang, kata dia. Jadi dapatan pun dia kena ikut kaedah, dia kena ada tokoh muktabar, guru muktabar. Yang kedua, menolak hadis berarti menolak Al-Quran, kerana kedua-duanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Penetapan halal dan haram oleh Al-Quran dan Sunnah sama sahaja, wajib dipatuhi setiap orang yang beriman. Contohnya pengharaman keldai kampung, tak boleh. Jadi kenapa? Kerana ini termasuk dalam bab khaba'ith. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi mengharamkan benda khabith, benda tak molek. Jadi sama juga dengan orang Yahudi. Walaupun dalam agama dia dulu, kalau dia ada pegang tak boleh makan unta, jadi dia kena terima halalnya unta itu. Kemudian dari segi takhrij, hadis ni juga diriwayatkan oleh Abu Daud, nombor 4604. Ada wallah. Kata dia tu memang Allah. Allah. Apa? Kata dia ustaz kata Allah. 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 Dua skor. Memang Allah. Allah. Okey. Allah boleh. Allah tu dengan arti tak boleh lagu tu. Allah. Jangan begitu. Allah. Kita baca mereka.